Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa tu, selamat pagi kepada semua yang menonton pada hari ini sesi live kita. Apa tu, di hari yang mulia ni, hari Jumaat yang barakah, insya-Allah. Untuk hari ini kita sekali lagi bersama pada hari Jumaat ni dalam forum Jumaat, siri keempat yang kita bawakan, yang mana siri yang keempat ni adalah salah satu daripada siri faham faraid yang kita bawakan kepada semua penonton kita, semua yang apa tu berminat, semua yang perlu untuk mendalami ilmu faraid. Nah, alhamdulillah setakat ni kita dah ada kita dah sampai ke siri keempat, yang iaitu siri terakhir kita, yang mana kita bawakan satu slot yang berbentuk forum bersama dengan ahli panel yang kita bawa dan juga yang kita jemput. Dan kita ada ahli panel yang alhamdulillah yang berpengalaman, yang pengalaman luas dalam bidang faraid dan juga dalam bidang pengurusan pusaka sendiri. Okey. Kepada yang setia bersama dengan kami di Pusaka Info, yang selalu menonton di FB page kami ataupun di mana-mana FB page, ataupun yang terima jemputan daripada pendengar Pusaka untuk sama-sama menonton sesi forum ni, baik daripada yang pertama sampai yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan segala perkongsian yang kami berikan selama ni dapat membantu anda semua. Okey, untuk sesi kita pada hari ini, sesi terakhir kita pada pagi ini, sebelum kita mula, saya nak sarankan kepada semua yang menonton untuk sama-sama kita share forum ini, dan kepada perunding-perunding Pusaka, apa yang saya syorkan, apa yang saya galakkan untuk anda buat adalah create satu event, satu watch party dalam FB page anda semua sendiri, supaya anda sendiri boleh menjadi host kepada event ini, kepada live forum kita pada hari ini, dan anda dapat berinteraksi bersama audiens anda sendiri. So dari situ anda boleh create orang yang satu tempat yang baru, satu tempat yang lebih banyaklah selain daripada FB page My Pusaka sendiri. Ataupun orang ramai boleh juga menonton di tempat ataupun di FB page anda jugalah. So, dan kepada yang belum mengenali My Pusaka ataupun tidak pernah join sesi live forum Jumaat kita setakat ni, saya harap sesi kita ni dapat membantu memberi pencerahan kepada anda semua dan sekaligus dapat menambah ilmu kita, insya-Allah. Dan saya syorkan juga anda untuk sama-sama invite ataupun share sesi live ini kepada rakan-rakan, kepada ahli keluarga, kepada semua jiran-jiran, supaya kita sama-sama, insya-Allah, dapat manfaat, dapat kebaikan daripada apa yang ahli panel kita nak kongsikan kepada kita bersama lah. Dan kepada yang dah terlepas, kepada yang selama ni tak pernah join, tapi bila join hari ni rasa macam best nak tahu apa yang lepas-lepas kita dah bincang, boleh pergi ke FB page My Pusaka Info, boleh tonton balik sesi-sesi live yang kita yang ada sebelum ni. InsyaAllah dapat membantulah. Okey. Sebelum kita mula, sekali lagi saya nak ulang, sila share, komen dan like di page kita ni. Semoga apa yang forum kita buat ini dapat beri manfaat kepada lebih ramai orang lah. Kalau ada persoalan semasa sesi forum, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan, kalau ada masa, ada kesempatan, kita akan cuba jawab. Kalau tak ada, insyaAllah kita akan jawab secara personal oleh pegawai kami di My Pusaka, insyaAllah. Alright. Saya tak nak bercakap panjang. Ahli panel kita pun dah bersama kita pada hari ini. Okey. Assalamualaikum Tuan Bahar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, wabarakatuh. sebelum kita pergi kepada sesi kita lah, saya nak terangkan sikit apa yang tajuk kita bincang, kita nak bincang pada hari ni lah. Okay, sepanjang edisi yang kita adakan untuk Forum Jumaat Faham Faraid ni, kita dah bincang daripada asas berkenaan Faraid itu sendiri. Lepas kita pergi lebih dalam, kita bincang berkenaan dengan siapa itu waris-waris Faraid, dan kemudian kita bincang pada yang sesi yang terakhir, yang ketiga yang lepas, kita bincang berkenaan hak wanita dalam Faraid. Okey, tapi hari ini kita nak bincang satu part yang mungkin ada orang yang tak pernah dengar, ataupun ada orang yang tak tahu apa itu benda ni, apa itu yang dinamakan bila kita kata tafarruj tu, apa maksud dia. So hari ni kita nak bincangkan. Okey, untuk sesi forum Jumaat kita pada hari ini, kita nak bincang satu tajuk, kita namakan dia, tajuk dia tafarruj, Faraid versus muafakat waris. So kita nak tahu apa tu tafarruj sebenarnya, muafakat yang kita kata muafakat waris ni apa, dan macam mana benda ni semua ni. So kita nak tahu, adakah apa tu tafarruj ni merupakan satu bahagian dari Faraid. So kita nak dapatkan penjelasan, kita nak rungkai soalan-soalan tu, dan macam mana pelaksanaan tafarruj tu juga berlangsung. Kita nak akan dapatkan jawapan dia pada hari ni lah. So kalau ada soalan-soalan berkenaan tafarruj ni, boleh tinggalkan komen di soalan di ruangan komen. Okay. Sebelum kita pergi masuk kepada sesi forum kita, saya nak kenalkan sedikit, walaupun sebelum ni kita dah banyak kali kita kenalkan. Saya nak kenalkan sedikit kepada mungkin yang baru menonton live kita pada hari ini, ahli panel kita lah. Ahli panel kita yang pertama adalah Tuan Baharudin Jahi, merupakan pengarah pembangunan perniagaan amal pustaka, orang yang berpengalaman luas dah bertahun-tahun dalam bidang perancangan harta dan pengurusan pustaka. Orang yang berada di lapangan, berjumpa dengan ahli waris, berjumpa dengan orang ramai di luar sana yang selalu bagi buat seminar, buat forum, yang selalu bagi talk, buat taklimat, ceramah-ceramah di masjid-masjid, menerangkan orang ramai tentang apa itu Faraid, menerangkan kepada orang ramai tentang kesedaran berkenaan dengan perancangan harta dan juga pengurusan pustaka lah. Okey, Assalamualaikum Tuan Bahar. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Okey. Okay, seterusnya di panel jemputan kita, dah 4 minggu, 4 edisi kita bersama dengan di panel kita ni. Seorang yang saya segani, Ustaz Hilmi Anis bin Muhammad, merupakan pengarah di Akademi Alif, merupakan satu pusat pengajian Al-Quran, Fardhu Ain dan juga Faraid, yang bertempat di Kota Damansara. Ustaz Hilmi dan juga satu cetusan idea bila kita nak buat forum Faraid ni adalah daripada buku ini, yang mana ditulis sendiri oleh Ustaz Hilmi, yang ditulis sendiri oleh Ustaz Hilmi, itu yang menjadi ahli panel kita pada hari ini. Dan tajuk perbincangan kita pada hari ini pun merupakan idea daripada buku ni, apa kandungan yang terdapat dalam buku Faraid ini sendiri. Ustaz Hilmi ni orang yang berpengalaman, berpengalaman dan juga orang yang sangat mendalami dalam bidang Faraid, dan orang yang sentiasa dijemput untuk menyampaikan taklimat-taklimat atau ceramah-ceramah berkenaan dengan Faraid. Dan dia juga ada akademi sendiri, Akademi Alif, mengajar ilmu Faraid kepada orang ramai lah. Alright, okay. Assalamualaikum Ustaz sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Okey, baik. Rasanya kita boleh mula untuk forum kita pada hari ni kot. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh. Okey. Saya nak bagi soalan yang pertama hari ni lah. Soalan yang pertama kita, saya rasa kita pergi kepada Ustaz Hilmi dulu lah soalannya. Okey,
hari ni tajuk kita Ustaz Takarruj, faraid versus muafakat waris. So, mungkin orang di luar sana Ustaz tak tahu Takarruj ni apa, tak pernah dengar pun. Kalau kata faraid ni pun tak apa nak faham lagi ni Takarruj ni apa dia pula ni. So saya nak minta Ustaz mungkin boleh terangkan sikit apa itu Takarruj, macam mana apa tu boleh adanya Takarruj ni, dan bila kita katakan Takarruj ni, adakah dia sebahagian daripada faraid ataupun dia ni satu benda yang tak ada pun dalam faraid. Orang mana-mana buat ke apa ke, Ustaz tolong jelaskan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Sri, Tuan Baharudin. Semoga semua sihat. Jadi takharruj ni daripada bahasa Arab dia bermaksud dia daripada apa ni, asal dia daripada perkataan kharaja. Kharaja maksudnya keluar. Okey, keluar. Macam contoh keluar macam saya ni, saya nak keluar sekejap. Saya nak pergi ambil charger, nak charge ni HP saja ni, ada bateri nak habis. Sekejap. Jadi kepada yang sementara kita nak tunggu Ustaz selesaikan masalah dia kejap tu. Okey. Okey, dah. Okey. Itu Ustaz. Minta maaf. Tak ready apa ni charger. Okey. Kembali balik Takharruj, asal dia daripada perkataan kharaja, bermaksud keluar. Okey, keluar. Okey, dalam faraid dia ada satu bab dinamakan takharruj yang bermaksud keluar daripada mengambil hak faraid. Kat sini. Mana dia ada dalam faraid. Dan hukum dia adalah harus. Kita ingat hukum dia adalah harus. Sebab jangan salah faham, sebab pernah saya mendengar cerita seorang imam di masjid, dia kata, betul dah, dia kata kena faraid. Tapi yang tersilap dia kata tak boleh takharruj. Macam tu. Kalau hak dia 1/2, 1/2 lah. Dia tak boleh nak bagi kat orang lain. Itu milik dia. Macam tu pula. Jadi seolah-olah dia telah menafikan takharruj. Sedangkan takharruj ni hukum ni harus boleh. Kalau kita boleh buat dia punya analogi, dia seperti kita orang bagi duit kita RM1,000, maka terpulang pada kita lah. Kita tu kita nak sedekah ke, nak bagi balik ke, ataupun kita tak nak terima duit RM1,000 tu. Itu kehendak kita sendiri. Macam tu. Dia punya analogi dia. Samalah seperti dengan faraid. Dia pernah satu kisah, satu cerita pada zaman Saidina Uthman bin Affan. Ketika pemerintahan beliau. Yang mana ketika tu sahabat beliau iaitu Saidina Abdul Rahman bin Auf, dia telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Dan ketika dia sedang sakit, Saidina Abdul Rahman ni dia telah menceraikan seorang daripada 4 isteri dia yang bernama Tumadir binti Asbah. Diceraikan. Okay, kalau kita dah belajar apa ni yang minggu lepas kan, berkenaan dengan cerai ni, bekas isteri beliau apa ni Saidina Abdul Rahman ni, dia berhak mendapat harta pusaka. 1 per berapa? Daripada 4 orang. 1 per 32 kan, dia dapat. Okay. Dan kenapa dia dapat? Sebab ketika Saidina Abdul Rahman menceraikan isteri dia ni, isteri ni masih lagi dalam iddah. Masih dalam iddah. Maka dia berhak mendapat harta pusaka Saidina Abdul Rahman. Okay. Ahli waris yang lain telah berbincang untuk meminta kepada Tumadir ni melepaskan hak dia. Melepaskan hak dia iaitu 1/32 bahagian tu. Tapi dengan diberikan imbalan ataupun ganti sebanyak 83,000 dinar. Dinar 83,000 dinar, bukan ringgit 1 dinar sekarang dah kalau tak silap dah RM300 dia tak silap. Bukan 1 dinar, 1 gram kan. 1 gram 300. 1 dinar sama dengan 4.25 gram.
Juta rasa tu kalau kali kan. Memanglah kita sedia maklum bahawa Saidina Abdul Rahman ni seorang yang apa, orang yang kaya, jutawan. Maka digantikan sebanyak dia diminta untuk takharus bahagian itu dan dibagikan sebagai ganti 83,000 dinar. Ahli Saidina bayar kepada Tuan Mahathir sebanyak 83,000 dinar dibayar. Itu kisah permulaan berlakunya takharuj. Okay, wallahu a'lam. Okey, baik. Okay, terima kasih Ustaz. So awal kiranya jelaslah faraid tentang takharuj ni dia merupakan lepasan orang kata pun melepaskan hak. Maksudnya macam kita kata dalam muafakat lah, muafakat waris, dan ada yang melepaskan hak ke apa ke, yang macam mana kaedah-kaedah ni mungkin kita akan bincang kemudian. Tapi yang jelasnya sekarang ni apa yang Ustaz cakapkan tadi, takharuj itu sendiri merupakan salah satu orang kata apa, bahagian, salah satu cabang daripada faraid itu sendirilah, betul Ustaz? Ya. Okey. Okay, baik. So maksudnya tak adalah orang kata apa, bila kita kata faraid versus takharuj itu sendiri tak ada pun sebenarnya lah. Maksudnya faraid, takharuj itu merupakan satu bahagian daripada faraid. Itu apa poin pertama yang kita dapat untuk pagi ni lah. So jangan kita kata takharuj ni memandai-mandai, tak ada pun takharuj, salah. Takharuj tu ada dalam faraid itu sendiri sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz untuk soalan yang jawapan dari soalan yang pertama. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada ini kita seterusnya Tuan Bahabuddin. Okay, Tuan Mahab, sebagai seorang yang luaslah pengalaman dalam bidang pengurusan pusaka ini, yang itu berjumpa dengan ahli waris. Bila kita cakap berkenaan takharuj ini, dia adalah part yang mana bahagian seterusnya daripada faraid itu, iaitu bahagian yang mana kita bincang tentang pembahagian pusaka itu sendiri. Macam mana kaedah pembahagiannya, kita bincang bab tu dalam takharuj ni adalah tentang pembahagian pusaka itu, bahagian faraid itu. So sebagai seorang yang pengalaman dalam bidang pusaka yang selalu jumpa dengan ahli waris ni, boleh Tuan ceritakan sikit lah macam sebenarnya realiti kita di Malaysia lah khususnya, realiti kita dalam pengurusan pusaka ini macam mana, dan macam mana sebenarnya pembahagian pusaka itu berlaku sebenarnya di Malaysia kita ni, dengan negara kita ni. Dan walaupun kita tahu kita dah ada faraid, tapi macam mana sebenarnya realiti yang berlaku di luar sana. Okay. Silakan Tuan Wahab. Okay, terima kasih Tuan Zaini. Realitinya kita ada faraid, kita ada hukum faraid. Pembahagian pusaka mesti ikut hukum faraid kan, sebagai orang Islam. Pertama, orang Islam kita, orang Melayu kita lah, masih ramai lagi yang tak faham faraid tu, pembahagian pengiraan dia. Itu satu masalah. Masalah satu lagi, realitinya bukan semua harta yang kita boleh, bila seorang tu meninggal kita boleh terus bagi ikut faraid saja. Hari ini saya kasih contoh dua je. Satu, tanah GSA, Group Settlement Act. Group Settlement Act itu ada macam tanah feodal lah, Fekra semua tu kan. Jadi dalam grant pemilik tu, dia sebenarnya dia hanya sebagai pentadbir saja. Pentadbir. Selalunya suami dan isteri. Kalau suami meninggal, selalunya tak ada masalah, sebab isteri masih hidup, ganti sebagai pentadbir. Tapi bila isteri meninggal, maknanya dah tak ada lagi pentadbir lah kan. Jadi pentadbir tu mesti diganti. Jadi kalau ikut faraid, tentulah dia ada anak kan, ada anak, mungkin ada mak bapak, ada adik-beradik dan sebagainya, sepatutnya berhak kan. Tetapi bila diuruskan, hanya boleh letak seorang pentadbir je, ganti pentadbir tu. Itu satu masalah lah. Jadi kita tak boleh terus bagi ikut faraid. Itu realitinya. Pentadbir tu dia sebenarnya bukan dia punya,
pentadbir lah dan harta tu masih hak waris-waris faraid. Yang itu jadi confusion lah masalah dia. Di mana kadang-kadang pentadbir tu menganggap macam dia punya sendiri. Terutamanya mungkin dia faham tapi anak isteri mungkin tak faham. Contohnya mungkin ayah atau ibu dah buat rumah atas tanah tu, lepas tu bila meninggal diganti pentadbir dan pentadbir tinggal rumah tu. Sebenarnya rumah tu bukan hak mutlak dia. Waris-waris lain pun berhak. Sama juga dengan tanah. Sebenarnya pentadbir hanya kerja je hanya menerima wang sebab bila macam tanah JSA ni Felda semua dia ada dibayar kan, dibayar daripada hasil ya. Jadi sepatutnya dia kena bagikan kepada waris-waris ikut faraid lah. Itu pun banyak salah faham, banyak pecah amanah dan sebagainya. Okey. Jadi selalunya jalan penyelesaiannya kami selalu suggestkan buat kita panggil surat persetujuan keluarga. Ya. Siapa pentadbir, apa tugas dia, apa upah dia boleh ambil, apa tanggungjawab dia, ya. Lepas tu pembahagian macam mana. Okey. Bila pembahagian tu memanglah biasanya ikut faraid kan, tapi tak semestinya. Kita boleh gunakan konsep taharus tu. Siapa yang hak, siapa nak bagi samarta dan sebagainya. Itu kita akan ulas nanti. Baik. Dari kedua pula, ini lagi serius lah. Ya, lagi serius. Tanah adat. Kami di office Mahfuzaka ni dekat Sendayan kan. Dekat Negeri Sembilan ni memang banyak tanah adat. Tapi kata banyak tu tak ada jugalah. Sebenarnya hanya 0.2% saja. Tanah-tanah yang dikatakan tanah adat. Dalam grant tu ada tulis customary land lah. Okay. Jadi kalau ikut tanah adat ni, pewarisannya dia akan jatuh kepada sebelah perempuan kan, adik-beradik perempuan saja, lelaki tak berhak, suami lagilah tak berhak kan, yang lelaki tak berhak, hanya perempuan. Jadi kena faham, itu tak ikut faraid kan, itu yang banyak dipersoalkan, macam seolah menafikan faraid. So sebenarnya sistem tu sistem apa? Sistem tu sebenarnya tanah adat contohnya di Sembilan lah, itu daripada Indonesia, Minangkabau dulu. Itu dia punya tradisi. Ya. Nombor satu, itu yang dibawa ke Malaysia. Bila dia orang migrate ke Malaysia, datang ke Negeri Sembilan dan Melaka. Utara Melaka, Alur Gajah tu banyak kat tanah-tanah adat itu. Jadi dia ikut lagi pewarisan tu jatuh kepada yang sebelah perempuan. Okey. Nombor satu kena faham, tanah adat tu sebenarnya siapa punya. Dalam konsep tanah adat ni, dia adalah milik suku. Bukan milik keluarga tu, milik suku. Kalau Negeri Sembilan tu, suku tu dia ada 12 suku. Ada Bijuanda lah, anak Melaka lah, anak Aceh lah, sebagainya kan. Jadi, itu adalah milik suku. Jadi, sebenarnya konsep dia tu, tanah tu milik suku yang dinamakan yang kaum wanita yang dinamakan dalam grant tu, dia hanya sebagai pemegang amanah. Ya. Jadi konsep ni memang banyaklah banyak didebatkan. Ya, adakah itu wakaf, tanah betul wakaf, atau hibah, sebenarnya apapun adalah konsep pemegang amanah. Maknanya yang yang memegang nama dalam grant tu adalah pemegang amanah saja. Waris-waris lain berhak, terutamanya hasil kan, sekebun berhak untuk buat rumah kat situ semuanya. Jadi yang ini memang ada isu lah. Itu satu lagi banyak berlaku adalah contohnya dia ada adik perempuan kan. Jadi semua nama-nama yang perempuan tu akan masuk dalam grant. Padahal boleh saja sebab sebagai pemegang amanah tak perlulah ramai-ramai. Seorang je lah pemegang amanah kan. Sepatutnya boleh bincang melepaskan hak kan, melepaskan tak yang jadi pemegang amanah, letak je lah nama seorang kan. Lagi mudah kan. Jadi selalunya apa kita suggestkan,
adalah buat surat ikatan amanah lah. Sama juga macam tadi tanah GSA, di mana siapa yang menjadi pemegang amanah, apa tanggungjawab dia, hak-hak semualah pembahagian macam mana. Itulah. Okey. Kalau cerita pasal isu ni memang kena tajuk lain lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Maha. Itu kesian dari Tuan Maha tu, realiti yang berlaku kat luar sana tu bukan semua keadaan sebenarnya pun ikut faraid dalam pembahagian pusaka ni. Ada keadaan-keadaan yang apa tu, dia bukan dalam kira dalam bab faraid pun dia lain. So maksudnya takarus ni pun apa tu mungkin boleh sebenarnya kita gunakan walaupun apa tu part-part yang orang kata tu faraid tu tak digunakan. Itu dari segi kita nak mendapatkan muafakat tu, macam mana nak menguruskan walaupun dia bukan bahagian daripada faraid punya pengiraan pun sebenarnya. Jadi konsep asas tu kita boleh gunakan lah. Okay, baik, terima kasih Tuan Maha untuk penjelasan awal. Okay, baik, seterusnya balik kepada Ustaz Hilmi. Soalan seterusnya kepada Ustaz Hilmi ni, kita tadi kita dah cakap berkenaan dengan apa tu takarus, berkenaan dengan apa itu takarus lah. Soalan saya sebenarnya tadi kepada Ustaz Hilmi. Sebenarnya saya nak tanya Ustaz Hilmi lah. Okay, kita tak nak pergi dalam lagi, kita tak nak pergi lagi kepada macam mana kita nak buat takarus ni, tapi kita nak bincang nak jadi takarus ni ada tak apa-apa syarat atau ada tak apa-apa rukun yang kita kena ikut, yang kita kena patuh baru berlakunya takarus tu, baru kita katakan, senang kata kita kata sah lah berlakunya takarusnya. Yang mana kalau tak cukup syarat mungkin takarusnya tak berlaku, dia boleh jadi satu orang kata apa, pembahagian tu jadi tak sah, pembahagian tu boleh jadi haram ke apa tu. Minta Ustaz boleh tolong kongsi sikit Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Saini atas soalan yang diberikan. Okey, untuk melaksanakan takharus ni, walaupun hukum dia harus, tapi dia perlu mengikuti syarat-syarat tertentu supaya takharus itu menjadi sah, boleh dilaksanakan. Bermaksud tiada ahli waris yang memakan harta yang batil. Okey, dia ada 4 syarat. Okay, yang ada 4 syarat untuk melaksanakan takharus, dan 4 syarat ni terkena kepada setiap ahli waris yang ingin bertakharus. Kalau yang tak ingin takharus, dia tak perlulah syarat ni. Okay, yang pertama mestilah ahli waris tu mukallaf. Dan satu lagi takharus, kita boleh letakkan juga bagi ahli waris yang ketika faraid dia dapat banyak, tetapi kalau muafakat ataupun takharus dia dapat sedikit. Ini perlu pada syarat ni. Adapun ahli waris yang asalnya faraid sedikit, biasakan perempuan lah, anak perempuan ataupun isteri. Tetapi kalau takharus ataupun kalau muafakat, bahagian dia akan bertambah. Ini tak perlu. Tak perlu syarat ni. Sebab ada juga kes dia ahli waris perempuan, tak silap dia ni anak perempuan. Dia tak nak muafakat, dia nak faraid. Faraid kalau ikut bahagian memang sedikit bahagian ni kan. Zakari mislu hazil unsayain, perempuan dapat 1 bahagian ni, lelaki 2 bahagian. Tapi dia tak nak, dia nak faraid, dia tak nak muafakat. Okey. Sedangkan tak perlu pun muafakat daripada dia. Dia seolah-olah dia dah dapat RM100. Orang nak bagi lagi RM100. Dia tak nak. Okey, dia tak nak dulu. Jadi yang begitu tak perlu syarat takharus ya. Okey. Ada 4 syarat. Yang pertama mestilah dia mukallaf, akil baligh. Okey, dia berakal dan juga dia telah cukup umur, baligh. Okey. Bermaksud orang yang tidak berakal, orang gila, dia tak boleh takharus walaupun dia cakaplah, dia zikirlah aku nak takharus. Tak sah. Sebab dia tak cukup syarat. Maknanya orang macam ni kena berikan hak faraid dia. Kalau bahagian dia banyak lah. Banyak, kalau di takharus dia sedikit, maka dia kena bagikan bahagian faraid dia. Okey, dan baligh, akil baligh. Orang kanak-kanak yang belum baligh, dia kena diberikan hak faraid dia. Okey, yang kedua, berkemampuan untuk menguruskan hartanya dengan baik. Walaupun dia akil baligh,
dia mesti tahu, pandai urus harta. Dalam istilah fiqh dia bukan orang safih, orang yang tak pandai. Kalau orang yang tak pandai ni dia kena berikan hak faraid. Maknanya kita nak mengelakkan dianiaya, dibuat apa-apa kepadanya. Orang ditipu. Contohnya, kau lepaskanlah bahagian kau, aku bagi kau RM100. Sedangkan bahagian tu lagi banyak. Jadi nak mengelakkan macam tu. Jadi orang yang begini, orang yang safih ni diberikan hak ni walaupun dia bersetuju. Walaupun dia bersetuju, tapi persetujuan tersebut tidak dikira. Kena diberikan hak faraidnya. Okey, dan yang ketiga, ni penting. Yang ketiga, mengetahui dan faham bahagian faraidnya dahulu. Dan tambahan kena tahu nilai berapa dia dapat. Walaupun dia tahu, contohnya 1/6, ibu dapat 1/6. Tapi 1/6 ni berapa banyak daripada harta pusaka anaknya. Kalau harta dia 6 juta, dapat banyak 1 juta. Sebab ada kes, dia tahu bahagian 1/6 tapi dia tak tahu nilai berapa pusaka anak dia. Kemudian ahli waris lain minta lepaskan bahagian, dia lepaskan bahagian dia. Dan selepas daripada tu baru dia tahu bahawa harta anak dia ni banyak rupanya. Banyak rupanya. Jadi dia macam rasa terkilan lah kan. Terkilan. Jadi kena tahu bahagian faraid dan juga berapa nilai dia tu. Dan satu lagi saya nak tekankan, ada orang kata, ni pun banyak mungkin salah faham masyarakat kita, dia mengatakan kepada ustaz ke siapa-siapa, dia kata tak apa ustaz, kami semua anak beranak ahli waris mati dah bersetuju untuk muafakat. Bersetuju untuk muafakat. Maknanya kami tak ikut faraid. Itu pun salah, dia kena lalu faraid dulu, barulah muafakat. Rasa dalam sesi yang pertama tu saya dah terangkan rasanya, saya ulang balik. Dan juga ada juga saya pernah dengar ataupun tengok kat FB, dia kata faraid ni solusi yang terakhir. Ya kalau dah muafakat tak apa, faraid ni yang terakhir. Dia salah, dia sebenarnya faraid pertama. Faraid first. FF kan, faraid first dulu. Barulah muafakat. Kalau tak ada muafakat barulah faraid baliklah. Ataupun kalau tak cukup syarat-syarat ni kembali balik pada faraid. Tapi faraid tu kena tahu dulu. Ini syarat yang ketiga. Okey. Dia tahu dan jelas dan faham berapa bahagian dia ketika dia dapat faraid itu dan berapa banyak nilai dia tu. Okey. Dan yang keempat, ini pun ramai yang buat salah ni. Melepaskan hak dengan sukarela. Bukan paksa rela. Bukan demokrasi, tak boleh. Contohlah kan, ada 4 orang anak, kan, 4 orang anak, seorang lelaki, 3 perempuan. Kan? Kalau ikut faraid, yang lelaki ni 2 bahagian, 1, 2, 3, 4, 5. Lelaki ni 2/5, yang perempuan 1/5, 1/5, 1/5. Jadi tak puas hati lah kan. Tak puas hati, jadilah yang perempuan ni kita bagi sama rata lah. Jadi 1/4 seorang. Daripada 2/5 jadi 1/4. Lepas tu yang lelaki ni, tengok yang 4 ni setuju, jadi dia terpaksa ikut. Terpaksa ikut yang 4 ni, tak boleh. Kalau dia nak hak faraid dia, kena bagi juga. Walaupun yang 3 ni bersetuju nak bagi sama rata. Kita kena utamakan faraid dulu. Jadi kat sini sistem demokrasi tidak terguna pakai. Tak diguna pakai. Tak diguna pakai. Ni dia kena kuasa hak faraid tu kalau diumpamakan seperti kuasa veto lah. Kuasa veto. Itu kena jelas. Okey, kalau tidak penuhi syarat-syarat ni maka tidak bolehlah kita faraid. Biasanya kalau yang berlaku yang anak-anak kecil lah tak tahu apa-apa kan. Jadi ahli waris yang lain ambil hak mereka. Kat sini Allah dah bagi amaran dalam ayat ke-10 surah An-Nisa, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Barang siapa yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, antaranya itulah mengambil hak pusaka dia. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya dia telah memakan dalam perutnya itu adalah api neraka dan dia akan diseksa dalam api neraka kelak. Na'udzubillah min zalik. Tu kena jaga-jagalah. Kena jaga-jaga. Kita tak boleh
Walaupun dia kecil kita kata saya hadiahkan basikal, awak lepaskan hak. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia setuju tapi tak cukup syarat dia sebab dia belum balik lagi. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Cukup dan ada syarat-syarat yang boleh nak buat tu macam tu sajalah. Maksudnya ada syarat-syarat yang perlu kita ikut. Mungkin orang kata pun nota kepada yang menonton juga pada hari ini. First kali mestilah ahli-ahli waris yang berada dalam perbincangan itu mestilah orang yang cukup, yang akal balik, yang yang mukallaf, kita umur semua, orang yang mampu dalam dari segi menguruskan harta, orang betul-betul yang sihat, itu minda dia sihat, bukanlah tak ni ke, mungkin ada orang kata tu gila ke apa ke, tak boleh lah. Dan kemudian kena ini menarik lah, saya kata dia mestilah orang yang dalam muafakat tu, dia mestilah dia sendiri betul faham, jelas dengan hak dia, hak apa tu yang dia dapat, hak yang dia ada dalam mengikut kadar faraid. Ini jelas. Saya kata tadi, bila kita nak buat muafakat waris pun, nak buat takarruf pun mesti melalui faraid terlebih dahulu. Perbincangannya adalah dimulakan dengan faraid terlebih dahulu, semua waris kena jelas, lepas tu baru boleh kita bincang untuk dapatkan muafakat. Dan yang terakhir sekali adalah mestilah pelepasan hak itu berlaku secara sukarela, bukanlah ada pasangan dia tadi tak ada demokrasi tak ada, tak main. Yang apa sekali faraid dulu, lepas tu bincang elok-elok macam mana itu muafakat yang tercapai. Kalau semua setuju, semua syarat cukup, insya-Allah boleh dilaksanakan dan betul takarruf tadi tu akan jadi sah lah, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih Ustaz Rimi. Sama Ustaz. Okay, seterusnya balik kepada Tuan Baharudin. Okay, Tuan, soalan saya saya nak fokus kepada Tuan punya ni lah, boleh dengar Boleh. Alright, okay. Saya nak fokus kepada pengalaman Tuan dalam lapangan, dalam pengurusan pusaka ni sendirilah. Orang yang kita antara konselor pusaka di pusaka yang selalu berjumpa dengan waris-waris, membuat perbincangan dalam pengurusan harta ni. Macam mana bila Tuan sini berjumpa dengan ahli waris semua, nak buat kaunseling ke semua tu, bincang tentang pengurusan pusaka ni, bila kita bercakap tentang takarruf, bila kita cakap tentang muafakat waris ni, apa pandangan masyarakat di luar sana lah, ada tak kesedaran tu ada tak kepada masyarakat tentang sebenarnya ada satu konsep yang dinamakan sebagai takarruf yang kita boleh gunakan, yang mana takarruf ini merupakan satu cabang daripada orang kata faraid itu sendiri. Dan kalau kata tak ada pun, macam mana bila kita bercerita tentang takarruf tu, macam mana penerimaan masyarakat orang luar di luar sana tentang bila kita tawarkan konsep yang bernama takarruf ini sendiri ataupun muafakat ini sendiri. Silakan Tuan Bahar. Terima kasih Tuan Zaini. Okey, seperti yang Ustaz Azmi sebut tadi kan, faraid first. Bila kita buat kaunseling, berjumpa waris, perkara pertama sekali kena emphasizekan siapa waris-waris faraid dan berapa bahagian hak mereka. Dan of course lah syarat-syarat yang layak kan untuk mendengar kaunseling tu, sebab kalau anak yang berumur, anak yang OQ semua tu, dia tak faham kan. Dia hanya cerita yang cukup umur dan juga berakal lah. Okey. Taharusnya memang dia orang tak faham. Faraid pun tak faham. Taharus lagi lah tak faham kan. Jadi sebenarnya saya boleh rumuskan lah. Dalam buku Dr. Halmi pun ada sebut 4 perkara. Ini ayat saya sendirilah, tapi benda sama je. Saya dah compare note sama saja. Setiap kali saya akan sebut benda sama. 4 perkara penting bila kita nak buat taharus ni. Satu,
berlaku adil. Berlaku adil. Sebab mengapa kadang-kadang perlu taharus, contohnya lah anak-anak tu dia punya pendapatan dia tak sama, hidup dia tak sama kan, kemampuan tak sama, keperluan tak sama. Jadi kadang-kadang yang sebab apa tu faraid tu ya, orang yang mampu tu dia dapat lebih, yang kurang mampu dapat kurang ataupun tak dapat langsung. Jadi bila kita buat perbincangan dengan waris ni, kita akan consider tu lah, consider tu yang mungkin yang lebih mampu tu mungkin dia boleh lepaskan hak dia kepada yang kurang mampu dan sebagainya. Okey, supaya nampak lebih adil. Okey, itu pertama. Kedua, tujuan kita pun adalah supaya kekal kasih sayang, berkasih sayang antara waris. Makna kekal silaturahim. Jangan sebab waris faraid ada yang kecil hati, dapat sikit, aku dah lah lebih memerlukan tapi dapat sikit, dia tu dah kaya raya, dapat banyak pula, lepas tu dah dapat bukan nak tolong aku pun kan. Walaupun kita tahu itu hak tu datang tanggungjawab, tapi manusia macam itulah. Jadi sebagai orang dewasa, dia orang boleh jaga hati sendiri. Jadi kita boleh bincang muafakat supaya supaya lepas tu yang lebih memerlukan dapat diberi oleh yang kurang memerlukan. Jadi dia akan bertambah sayang dengan waris lain. Baguslah abang aku ni kan, sayang dia macam tu. Kalau tidak nanti dia akan membenci. Faham tak? Itu dia. Jadi silaturahim tu penting, kekal. Okay, ketiga adalah manfaatkan harta tu. Sebab apa? Kalau ikut faraid, banyak berlaku lah. Bila orang faham faraid saja, secara pengiraan, apa yang berlaku adalah sebiji rumah, geran tanah tu, ayah meninggal, letak nama mak, letak mak bapak, letak nama anak-anak. Lepas tu bila mak meninggal, dia pula bagi mak pun ada mak bapak, mungkin masuk lagi semua. Lepas tu ada anak meninggal, tak ada anak lelaki, menyebabkan dah makin lama makin berserabut lah, senang cakap. Banyak nama akan diletakkan dalam geran tu. Tapi itulah faraid, betul tak? Kalau ikut cara pengiraannya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya besok siapa yang akan tinggal rumah tu, siapa akan ambil hasil tu, siapa akan kerjakan, siapa akan bertanggungjawab, siapa akan menjaga, kan? Lepas tu bila meninggal dia bertambah-tambah berlapis-lapis. Dia akan jadi never ending story, kata orang. Tak habis-habis. Masalah tu makin lama makin berat. Betul tak? Jadi perlunya perbincangan dengan waris faraid supaya siapa yang lebih perlukan, siapa boleh manfaatkan harta tu, ambillah. Kan? Ambillah. Yang lain tu lepaskanlah hak, contohnya. Nanti saya akan terangkan macam mana kaedah lah. Kaedah tu, tapi macam itulah bincang. Tujuan dia untuk manfaatkan harta tu. Okey? Kalau tidak nanti kadang-kadang banyak je nama tapi tak ada seorang nak ambil tanggungjawab, tak jaga pun cukai tanah siapa nak bayar, betul tak? Okey. Dan keempat adalah ini seperti yang dah Allah dah firmankan dalam surah Nisa tu ayat 12. Semua pengiraan faraid tadi kan setelah laksanakan wasiat dan dibayar lunas hutang-hutangnya dengan tidak memudaratkan waris-waris. Dengan tidak memudaratkan waris-waris. Maksudnya, kalau kita ikut faraid itu secara pengiraan sahaja, nombor satu, dia ada kemungkinan boleh memudaratkan waris. Contohlah, katalah ada sebiji rumah kan, suami beli rumah, isteri tinggal situ sama anak-anak, atau tak ada anak ke, atau isteri saja. Dan bila meninggal, bagian isteri tu mungkin 1/4 kalau tak ada anak, lepas 3/4 dah ipar dua dia. Jadi agak-agak macam mana keadaan tu? Kan? Adakah isteri tu mampu nak tebus rumah tu dengan abang ipar dia? Ataupun jangan terkejut, abang ipar pula tebus. Kalau setakat 1/4 kami bayarlah, puan ambillah 1/4 ni, kami ambil rumah ni. Masalah kan? Jadi itu akan memudaratkan waris, mengharapkan isteri, contohlah, itu contoh. Okey. Jadi
Islam ni cantik, tinggal kita je yang tak faham. Ada hak, ada tanggungjawab dan juga manfaat dia. Manfaat dia. Okey. Saya nak kasih dua contoh daripada yang kami pernah uruskan. Satu ni kes dia yang saya dah cerita masa sesi pertama tu. Pasal sebelum ni pasal suami tu buat wasiat untuk isteri dia. Lepas tu wasiat tu terbatal di mahkamah syariah sebab isteri tu adalah waris, kan? Jadi isteri Lala dapat 1/4, abang ipar dapat 3/4. Dalam kes tu itu kena faham lah, elemen beberapa negeri, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dia ada elemen kalau wasiat kepada waris boleh sehingga 1/3. So jadi itu kat Selangor dijatuhkan isteri dapat 1/3 sebab ada wasiat, 2/3 kepada abang ipar. Okey. Jadi bayangkan rumah, tanah, kenderaan semua macam mana tu, kan? Jadi isteri pun sedih lah, sedih. Dia dah wasiat ni, kan? Tapi jadi macam ni, kan? Jadi mudarat lah, betul tak? Jadi apa yang berlaku adalah isteri tu refer pada perunding kami dan perunding kami refer pada saya buat counselling kepada abang ipar dia. Okay. Jadi selepas counselling saya pendekkan cerita saja. Bayangkan abang ipar tu bersetuju untuk melepaskan semua hak dia yang bernilai lebih 300,000. Sebab apa? Sebab nombor satu, dia bukan perlukan pun. Sebenarnya dia dah ada rumah, tanah, kereta semua dia ada. Dia ada gaji semua ada, pendapatan. Tapi isteri tu, ipar tu yang kehilangan suami, tak ada kerja, kan? Lebih memerlukan. Dan benda tu pun tak sesuai. Rumah cerita tu kat jauh tempat, dia duduk tempat lain, kan? Jadi macam mana tu? Jadi dia faham. Tapi yang paling pentingnya mengapa dia bersetuju adalah itu hak dia. Dia bersetuju kerana hak yang dilepaskan sebenarnya dia sedekahkan kepada adik ipar dia sebagai saham akhirat dia. Dia nampak 300,000 dalam bentuk saham akhirat tu lebih besar daripada hanya nama atas geran yang sama nama bersama atau rumah tu dengan akak ipar dia. Faham tak? Jadi dia nampak tu. Itu satu kes. Apa yang saya nak sampaikan, walaupun kita dah buat wasiat macam tu, perlukan counselling supaya waris lain boleh setuju dengan wasiat itulah contohnya. Okey. Kedua, kes ni ramai waris ni, ada 10 orang ipar. Ipar lelaki perempuan berhak, isteri tu dia dapat sama juga 1/4 dan dia orang ni 3/4, tapi selepas counselling semuanya bersetuju untuk melepas hak kepada adik ipar dia. Adik ipar dia akak ipar tengok umur lah, kan? Tapi poinnya semua setuju sebab apa? Sebab nombor satu, ialah bila dia bagi 10, bahagian tu sikit lah nombor satu, kan? Kedua, sebab dia tahu isteri tu lebih memerlukan, dia orang perlukan juga, tapi dia nampak walaupun sikit tapi kalau ambil pun dia tak kaya, betul tak? Kalau tak ambil pun tak miskin, benda tu. Tapi yang dia nampak yang sikit tu bahagian tu lebih baik disedekahkan kepada isteri tadi. Itu dia. Taharus ni sebenarnya cantik. Apa yang berlaku, boleh bayangkan tak? Macam tadi kes pertama tu, bila dia faham manfaat dia terus tanya saya, kat mana nak sign ni? Maksudnya apa? Dia excited nak sign melepaskan hak tu. Yang kes kedua sama juga. Dalam 10 orang tu macam satu upacara majlis menandatangani, semua happy-happy. Lepas tu asal yang datang macam tegang, kan? Tapi bila dah faham, nampak manfaat dia happy-happy sign. Lepas tu berpelukan, bercium sebelum tu macam tegang. Itu yang kita nak. Betul tak?
Jadi barulah kita kata Islam tu indah. Kalau tidak nanti orang akan cakap hukum faraid ni macam kejam. Saya ada 2 kes yang bila diberitahu pasal hak isteri hanya 1/4 saja, yang lain semua ia punya ipar dengan mak mertua dia punya, dia datang bisik saya. Tuan, faraid ni kejam kan? Bayangkan tu, dia kata hukum Allah kejam. Tapi sebenarnya dia tak faham, tak faham jelas. Tapi lepas faham jelas tu, barulah dia puas hati dan berangan. Dan sebab apa? Bila dapat solusi yang terbaik lah. Okey, itu je. Okey, baik. Terima kasih Tuan Bahar atas penjelasan tadi. So, orang kata pengurusan dalam melaksanakan tafarruj itu ataupun dalam pengurusan pusaka dalam pelaksanaan faraid itu sendiri, dia ada kaedah-kaedah yang dalam Islam dah ada yang kita semua sendiri mungkin kita tak faham, tapi kalau kita faham sebenarnya faraid itu sendiri sangat cantik, sangat indah dan boleh bukan setakat orang kata kita dalam pembahagian pusaka itu bukan setakat membahagikan saja, tu insyaAllah kita akan ada saham kita lah dalam diri kita melepaskan hak itu sendiri, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan kepada ahli panel kita, selingan sikit, kita punya perbincangan pada hari ini berkenaan dengan taaruf ni, dan sepanjang perbincangan kita, sepanjang forum yang kita adakan di pusaka, forum Jumaat ini, tentang faham faraid ini, kita adalah berpandukan berdasarkan kepada sebuah buku faham faraid, tengok ni, yang mana sebenarnya buku ini ditulis sendiri oleh salah seorang ahli panel kita, Ustaz Ilmi Hanis. Dia sendiri merupakan pengarang kepada buku ini, buku yang sangat baik, buku yang bagi saya sangat jelas, sangat ringkas dan sesuai dengan keadaan semasa, dengan contoh-contoh yang diberikan. So, kepada yang menonton pada hari ini, kalau ada terniat ataupun terdetik rasa macam menarik best perbincangan kita pada hari ini, rasa macam nak tahu lebih lagi mengenai faraid ini, nak faham lebih lagi, saya sarankan, saya sangat cadangkan kepada anda semua untuk dapatkan naskah daripada Ustaz Ilmi ini dengan tajuk Faham Faraid. Boleh dapatkan di www.fahamfaraid ataupun di situ, ataupun boleh kontak terus kepada Ustaz Ilmi sendiri, mungkin boleh tahu macam mana nak dapatkan, ataupun boleh tahu dengan siapa ejen-ejen yang membantu jualan buku-buku ni. InsyaAllah seluruh Malaysia, saya dapat maklumat daripada Ustaz Ilmi sendiri, seluruh Malaysia ada ejen dia yang membantu penjualan buku ni. Boleh sebarkan sama-sama ilmu ni, boleh kita bantu lebih ramai orang di luar sana untuk faham apa itu faraid, apa itu keindahan faraid sendiri. Okey, selain itu, selamat datang kepada yang baru menonton forum kita pada hari ini. Kita hari ini berbincang tentang tafarruj, tentang apa itu muafakat waris, dan antara poin-poin menarik yang kita dapat hari ini adalah tafarruj itu sendiri hukumnya harus, salah satu cabang daripada faraid itu sendiri, dan ada syarat-syarat dalam pelaksanaan tafarruj itu. So, saya galakkan, saya cadangkan kepada tuan-tuan perempuan yang menonton pada hari ini, kepada pengunjung masyarakat sendiri ataupun kepada orang ramai di luar sana, untuk sama-sama share live kita pada hari ini, ilmu yang kita nak sampaikan. Semoga insyaAllah dapat membantu, dapat memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang di luar sana, untuk sama-sama kita faham apa itu faraid itu sendiri. Dan kalau ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen, ataupun boleh yang menonton sejak hari tadi itu mungkin boleh tinggalkan sedikit jasa untuk kita semua, tinggalkan nota-nota penting di ruangan komen, boleh komen di ruangan komen nota-nota yang dapat poin-poin penting, supaya orang yang menonton kemudian boleh nampak poin-poin yang ada, diorang boleh dapat pick up lah kalau dia terlepas poin-poin yang kita sampaikan kita tadi. Okay, baik. Selain itu, kepada orang ramai di luar sana yang mungkin ada persoalan, mungkin ada isu-isu berkenaan dengan faraid ini yang tak berkaitan dengan tajuk pada hari ini, saya cadangkan untuk hubungi pengundi-pengundi pustaka
boleh bertanya kepada mereka kalau ada sebarang persoalan dari segi nak buat pengurusan pusaka, macam mana nak bagi faraid, siapa waris, boleh tanya kepada pengurusan pusaka. Kalau ada yang invite anda untuk sesi live ni, boleh sama-sama boleh tanya balik kepada dia apa macam mana nak buat pengurusan pusaka tu, macam mana berlaku dan macam mana nak buat penilaian faraid tu. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kita dah separuh jalan, kita dah faham banyak tentang takarus, kita dah faham syarat-syarat takarus ini. Seterusnya saya nak pergi kepada Ustaz Helmi. Kita nak tanya kepada Ustaz Helmi lah. Ustaz, bila kita tadi kita dah tentang habis takarus, kita dah bincang apa tu syarat pelaksanaan takarus. Terus sekarang saya nak tanya, okey, bila kita nak melaksanakan takarus tu, apa option yang kita ada dalam takarus itu sendiri, ataupun macam mana sebenarnya takarus itu berlaku, macam mana keadaannya, apa itu yang berlaku bila kita katakan buat muafakat waris ni, macam mana sebenarnya kalau mengikutkan konsep takarus itu sendiri. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Saini. Keadaan seseorang tu takarus secara ringkasnya dia bebas. Contohlah bebas ataupun tiada kadar ataupun syarat-syarat tertentu kalau dia nak melepaskan hak dia. Maknanya dia boleh melepaskan seluruh bahagian faraid dia, boleh, ataupun dia nak sebahagian daripada bahagian faraid dia. Contohnya suami dapat 1/2 kan. Kalau isteri meninggal tak ada anak, dia nak 1/10 je bahagian, boleh. Ataupun dia lepas 1/2 tu nak lepas semuanya, boleh. Dan dia pengiraan dia ada perbezaan ya. Kalau kita ahli waris tu cakap saya tak mahu mengambil hak saya. Itu satu. Saya tak mahu mengambil hak saya. Satu. Yang kedua, saya melepaskan hak saya kepada sekian. Itu yang kedua. Yang itu dia cara pengiraan tu berbeza. Itu mungkin ada masa kita bincanglah. Sebab dia tak sama. Dia jangan kalau dia kata aku tak nak hak faraid, kita terus buang dia daripada ahli waris. Tak boleh. Dia kena ada juga. Tapi dia ada cara-cara pengiraan dia. Okey. Dan takarus dia juga boleh kalau dia nak bagi kepada ahli waris, kepada seorang ahli waris, ataupun bagi pada semua ahli waris secara sama rata, ataupun dia tak nak bagi pada ahli waris, dia boleh bagi pada orang lain. Boleh, tak ada masalah. Okey. Itu boleh. Dan boleh juga takarus ni berlaku pada bukan semua ahli waris, seorang saja contohnya, ataupun 2 orang saja ahli waris yang takarus, yang lain nak ikut faraid, boleh. Apabila dah cukup syarat, boleh. Ataupun ke semua takarus yang kita kata muafakat kan. Muafakat tu tak ada masalah. Itu keadaan yang semua ahli waris bersetuju untuk takarus. Okey. Dan yang sebenarnya kalau kita tengok bukan semua lah yang takarus. Yang dapat lebih tu yang takarus sebenarnya, bukan semua. Tapi kalau kita kata muafakat tu, sebenarnya muafakat tu yang dapat lebih akan memberikan sebahagian hak mereka kepada yang kurang, yang akan akhirnya menjadi bahagian mereka sama rata. Okey. Itu terpulang kepada ahli waris dan pastikan mereka mengikuti syarat-syarat yang telah disebutkan, yang 4 syarat tu. Okey, apabila dah ikut syarat tu pulanglah. Dan ada kalanya dia seperti yang berlaku pada Tumadir, bekas isteri Saidina Abdul Rahman bin Auf, dia nak imbalan. Dan lepaskan hak ni pun sama ada tanpa imbalan, maknanya dia semata-mata lepas. Aku lepaskan hak aku tak nak hak aku. Ataupun aku lepaskan tapi kena bayar sikitlah. Ada bayaran ataupun ada imbalan. Itu pun boleh juga. Tak ada masalah. Dan imbalan tu boleh sama ada nak ambil daripada harta pusaka sendiri ataupun selain daripada harta pusaka. Itu di atas persetujuan ahli waris. Ahli waris yang terlibat. Okay. Contohnya sesama antara ada 5 ahli waris, cuma 2 orang saja yang nak mahu takarus sesama mereka. Macam nak tukar. Itu boleh juga. Tak ada masalah. Yang lain tak perlu ikut campur lah. Yang antara 2 tu je lah. Tak perlu, yang lain tak perlu masuk campur. Dan satu lagi takarus saya nak sebutkan juga, kenapa ada takarus, kita mungkin nampak benda yang besar tapi sebenarnya benda yang kecil tu pun kena takarus juga kan. Contoh benda yang macam contoh pen jadi harta pusaka, tetapi kalau dah bagi dengan ramai-ramai tu, kita tak boleh potong pen tu jadi hilang manfaatnya.
Dan kalau kita nak bayar pun bahagian pen berapa sen, berapa ringgit saja. Kan takkan 10 sen pun nak minta juga kan. Dekat situ antara fungsi penting takarruj ni. Benda yang kecil-kecil ni. Okey, wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hilmi. Sama-sama. Okey, baik. Apa tu jelas. Takarruj ni dia ada keadaan-keadaan dia. Memang kalau secara umumnya luas, kita boleh gunakan apa-apa saja kaedah, asalkan syarat-syarat yang awal tadi tu kita ikut. Dari segi kaedah pembahagian tu kita boleh bagi macam mana pun kita nak bincang. Ada 10 ribu, seorang ambil RM1, seorang lagi ambil yang baki itu ni pun boleh. Kalau nak buat macam mana pun boleh, asalkan syarat-syarat kita ikut. Itu yang penting. Dan saya tertarik dengan poin terakhir daripada Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi kata balik kepada tadi, ada harta-harta kecil pusaka yang sebenarnya orang selalu terlepas pandang. Macam contoh pinggan mangkuk, kain baju, pen pun yang kalau kata harta tu hak si mati tu pusaka lah. So ada pembahagian tu adalah mengikut faraid dan masih tetap boleh menggunakan kaedah takarruj juga. Bukan main ambil saja, tak tanya wara-wara lain. Itu tak boleh. Kena ada dia punya orang kata pengiraan dalam faraid juga. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hilmi. Okey, sama-sama. Tuan Bahar okey ke? Okey. Mungkin problem. Okey. Boleh dengar? Okey. Baik. Saya nak soalan seterusnya saya nak pergi kepada Tuan Bahar lah. Bila kita buat pengurusan pusaka ni, kita tahu matlamat akhir kita adalah kita nak tahu macam mana kita nak bahagikan harta tu. Siapa yang dapat hak, macam mana hak tu nak diturunkan kepada waris-waris, nak ditukar milik daripada diturun milik ataupun nama atas geran tu. Macam contoh kita kata kalau tanah, nama atas geran tu daripada nama semati tukar kepada nama waris. So matlamat akhirnya adalah dari segi pembahagian pusaka itu sendirilah, macam mana nak dibahagikan. Tapi bila kita kata berkenaan dengan faraid, berkenaan dengan orang kata takarruj ni, dia kita kena tengok juga dari sudut macam harta tu sendiri. Okey, sebab kita tahu dari segi harta itu ni dia ada jenis-jenisnya, dia ada harta alih, ada harta yang tak alih. So mungkin ada harta yang senang ni kita nak bahagikan, tapi ada harta yang susah nak dibahagikan. So saya nak pandangan daripada Tuan Bahar sendiri, macam mana takarruj ni sebenarnya boleh membantu bila kita kata nak buat pengurusan pusaka, bila kita tengok pula dari sudut jenis-jenis harta ni. Betul Tuan. Silakan Tuan. Terima kasih Sani. Okey, jenis harta tadi kita cakap ada dua jenis kan, harta alih dan juga harta tak alih. Harta alih tu yang boleh beralih lah, akaun bank, pelaburan dan sebagainya, dan juga kenderaan, harta alih. Bezanya kenderaan ni dia ada geran lah. Jadi untuk pengurusan wang tu, ataupun dengan kenderaan juga, untuk harta alih ni kita hanya perlukan surat kuasa saja, surat kuasa mentadbir. Jadi di kalangan waris bersetuju siapa yang akan jadi pentadbir, pentadbir untuk harta-harta alih tersebut. Pembahagian itu isu lain. Sebab apa? Pembahagian tu dalam pengurusan dia tak spesifikkan. Yang pentingnya pentadbir tadi. Jadi yang pentingnya pentadbir di kalangan waris kena bersetuju siapa yang nak jadi pentadbir harta untuk dapat surat kuasa untuk keluarkan duit tu daripada bank yang terbeku tadi. Sama juga kenderaan, siapa yang akan pergi JPJ untuk tukar nama. Okey. Mengenai wang, bila dapat surat kuasa, katalah waris bersetuju dapat surat kuasa, dan bila keluarkan duit tu, itu isu dia lah. Satu isu dia, pentadbir tu kena amanah lah, kena faham. Dia kena bagikan ikut faraid ataupun taharus tadi. Okay? Selalunya perbincangkan tu akan dibuat sebelum nak keluarkan perbicaraan dan suruh keluarkan surat kuasa tu lah. Bukannya selepas. Kalau selepas nanti duit tu dah masuk kat tangan pentadbir tu, lain jadinya kan. Sama juga kenderaan tadi. Sebab kenderaan ni, kalau ikut faraid, kalau ada 10 waris,
10 orang berhak, tapi kita tak boleh letak 10 nama dalam keadaan tu kan, hanya seorang aja. Jadi dia isunya ni, selalunya kalau terlalu nak ikut faraid, apa yang akan berlaku, semua akan setuju kenderaan tu nanti seorang mentadbir, lepas tu kenderaan tu dijual dan dibahagikan ikut nilai, ya. Tapi itu betul, tapi kadang-kadang dalam kalangan waris tu ada yang lebih memerlukan, kesian, sayanglah kan, kereta tu elok-elok memang jual, memang tak akan dapat harga bagus, nak beli baru memang tak mampu kan. Jadi ada waris yang lebih memerlukan, apa kata yang lain tu melepaskan kasihlah pada yang lebih memerlukan, ataupun kirakan harga dia tebus melebus lah. Itu cara dia. Okey, untuk harta tak alih pula, ya, urusannya dia perlukan bukan setakat pentadbir, tapi lebih kepada untuk dapatkan perintah pembahagian. Perintah pembahagian barulah boleh turun milik kepada waris yang dipersetujui, sama ada ikut faraid ke, ada yang lepasan hak ke, sebagainya. Bukan setakat dah setuju-setuju nak bagi-bagi macam ni, lepas tu apa yang banyak silap adalah utamanya kalau buat melalui mahkamah. Mahkamah ni mudah aja kan. Submit, setuju siapa pentadbir, lepas tu dapat apa dipanggil LA atau probate. Tapi hanya pentadbir saja, pembahagian tak cerita lagi. Jadi apa yang selalu berlaku adalah bila disubmit, dalam geran tu hanya akan ada satu nama sebagai pentadbir. Itu banyak berlaku. Diingatkan dah selesai. Diingatkan kami dah setuju dah nak bagi macam mana, tapi okey lah. So seorang pentadbir. Tapi sebenarnya tak selesai. Untuk harta tak alih, penting untuk dapatkan surat perintah pembahagian di mana semua waris bersetuju pembahagian macam ni, ke faraid ke, sama rata ke, ataupun ada yang lepas hak ke kan. Jadi yang itu surat tu penting. Dengan surat perintah pembahagian itulah yang dibawa ke pejabat tanah untuk turun milik kepada yang nama-nama tadilah. Bukannya setakat pentadbir saja. Banyak silap macam tu. Banyak yang datang kepada kami diingatkan dah selesai dah, tapi bila pentadbir tu meninggal, waris anak-anak pentadbir tu ingatkan ayah dia punya. Sebenarnya tak selesai lagi. Sebab ayah tu hanya mentadbir untuk pusaka arwah ayah dia sebelum tu. Faham ramai lagi berhak. Jadi itu masalahnya. Okey. Itu je lah. Yang lain tadi, harta yang tak bergeran semua tu, bank kemas semua tu, itu penting sebab dia tak perlu diuruskan. Bila tak perlu uruskan, waris kena faham itu pusaka dan kena muafakat. Sama juga kalau bank kemas. Macam mana nak bagi faraid kan? Takkan kita nak leburkan pula kan? Jatuh nilai dia kan? Jadi kena bersetuju sama apa nak ikut faraid tu. Bila nak ikut faraid selalunya end up akan kena jual lah bank kemas tu, betul tak? Itu kalau lepaskan hak lah, saya tak perlu, ambil lah yang adik perempuan ambil, ataupun tebus melebus, dinilaikan, seorang ambil kan, seorang ambil, lepas tu yang ambil tu bayarlah tebusan kepada waris-waris lain, ya. Itu cara dia. Jelas Baik. Okey, terima kasih Tuan Bahar. Okey, jelas penjelasan. Bila orang kata apa, orang yang berpengalaman ni, bila dia jumpa dengan selalu berjumpa dengan ni, dia berdepan dengan masalah tu sendiri. Bukan setakat kita kata tahu teorinya saja, tapi tahu macam mana nak laksanakan. Bila kata nak buat muafakat, nak buat takarus ni, tahu macam mana pelaksanaan dia dan tahu kenapa penting pelaksanaan takarus tu boleh sangat membantu dalam pengurusan pusaka tu sendirilah. Okey, baik. Masa kita pun dah panjang. Saya nak nak pergi ke soalan terakhir kita pada hari ini. Soalan terakhir kita untuk setiap ahli webinar kita pada hari ini. Okay. Soalan terakhir saya kepada Ustaz Hilmi. Okey, Ustaz Hilmi, dalam bahagian terakhir tentang keadaan takarus ataupun muafakat waris ni, saya ada katakan bahawa antara kaedah takarus yang kita boleh gunakan adalah menggunakan konsep timbalan ataupun
kalau salah betul dengan saya tu konsep orang kita kata tebus menembus lah. Konsep imbalan yang mana kalau kita lepaskan hak ada sedikit bayaran yang diberi kepada kita lah. So selalunya saya dengar kita akan ada kena buat penilaian kat atas harta tersebut untuk kita gunakan konsep imbalan tu sendiri lah. So saya nak dapatkan pandangan daripada Ustaz Ilmi. Bila kita katakan penilaian tu, adakah penilaian tu memerlukan penilaian semasa atau penilaian rasmi? Macam contoh kalau rumah kena buat penilaian rasmi ataupun melalui mufakat orang kata apa, perbincangan waris ni boleh meletakkan satu nilai kat atas harta tu, dan kalau semua bersetuju boleh gunakan penilaian tu. Silakan. Okay. Terima kasih Ustaz Husaini. Okay, berkaitan dengan imbalan terhadap takharus yang kita lakukan ataupun ahli waris lakukan. Okay, yang tadi pun saya ada sebut sama ada dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Untuk berkaitan dengan penilaian semasa tu, sebenarnya dia letak pada syarat dulu. Syarat tu. Syarat yang ketiga tadi kan, dia tahu bahagian farid dan juga berapa dia dapat. Dekat situ nilai sebenar. Rumah tu nilai sebenar berapa? Okey, bahagian dia berapa? Jadi total tu berapa dia dapat daripada nilaian sebenar rumah tu contohnya. Okey, daripada situ nak takharus, kat situ barulah boleh mendapat ni ataupun memperolehi keredaan masing-masing ahli waris. Terpulang pada mereka. Macam tadilah dia bebas. Dia bebas sama ada dia nak lepaskan semua ataupun dia sama-sama redha dengan imbalan yang dipersetujui ataupun kena bayar semasa. Yang tu dia nak ikut farid lah, dengan kena bayaran penuh nilai harta pusaka tu. Jadi kat sini saya bagi antara tips lah, kalau kita sebagai ahli waris mungkin para penghuni boleh gunakan dia untuk takharus ni. Yang step pertama, kalau ahli waris tu ada yang minta orang lain supaya lepaskan hak dia, kita minta dia lepaskan hak dia dulu tanpa imbalan. Minta tanpa imbalan dan kita bagilah tujuan-tujuan macam Tuan Bahar dah cerita tadi kan. Dia ni perlukan masih belajar lagi, kamu ni dah bekerja dan sebagainya kan, dah ada duit, ada kewangan pun dah kukuh. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak nak juga, jangan terus kita lompat kepada bayar hak farid dia. Jangan, kita buat dulu diskaun ataupun contohnya kalau di dalam farid dia dapat 100,000, kita katalah tak apalah, kalau orang nak juga ahli waris kita bincang, kita ambil lah dia yang berapa dia mampu contoh 50,000. Kita bagilah dia mampu 50,000 je, jadi bolehlah kata bagi kurangkan bahagian tu yang tak dibayar tu, minta diskaun. Jadi bagilah alasan-alasan macam tadi juga kan, ni yang dia ada. Jadi insya-Allah kalau benda ni saya rasa benda tu mudah sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau dia nak hak farid dia juga, itu terpaksa lah nak buat macam mana. Tapi benda yang ni saya rasa kalau pengalaman Tuan Bahar, saya ni mungkin jangan sangatlah jumpa orang macam ni kan. Kalau jumpa macam dalam cerita tu lah kan, Najib Akhil apa semua tu mungkin aku jumpa. Okey, wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Ilmi. Aku dia Ustaz saya bagi tips lagi dalam mufakat ni macam mana nak buat. Dia bukan main terjah je. Dia ada cara-cara, dia ada step-step dia yang kita kena. Dan bila kita kata buat penilaian tu, dia ada kita kena pergi yang first dulu, bukan pergi kat mufakat, pergi dekat yang kita nak tengok syarat dulu. Bila buat pengiraan faraid tu dulu, kita kena ceritakan yang sebetulnya berapa nilai sebenarnya, macam tu kalau rumah berapa nilai sebenarnya. Bila buat mufakat baru kita orang kata letakkan harga-harga yang kita boleh bincangkan lah, supaya kalau semua setuju, insya-Allah boleh digunakan pakai. Okay. Baik, soalan terakhir saya kepada Tuan Bahar. Okey, Tuan Bahar, kita saya nak bertanya lah berkenaan dengan imbalan, konsep imbalan ni juga. Tapi dari segi orang kata pengalaman Tuan sendirilah, bila buat company satu berjumpa dengan ahli waris semua ni, macam mana penilaian itu macam mana berlaku, apa yang dilakukan? Silakan Tuan.
Okey, terima kasih. Penilaian ni sebenarnya harga dia boleh berbeza-beza kan. Tapi dia sebenarnya ada 3 cara lah Pertama, yang paling tepat sekali sebenarnya, contohnya hartanah lah terutamanya hartanah, dinilai oleh Jabatan Penilaian Negara lah kan. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita submit kalau pusaka kecil lah, kita submit ke pusaka kecil, nanti pusaka kecil akan hantar untuk evaluation ke Jabatan Penilaian Negara dan Jabatan Negara akan nilaikan hartanah tersebut. Itu paling tepat lah, betul tak? Tapi akan mengambil masa. Dia akan mengambil masa sehingga kadang 5-6 bulan. Kalau di sebelah Terengganu, Kelantan tu lagi lama, 7 bulan. Kita pernah sampai 9 bulan. Jadi dah sampai dapat tarikh bicara barulah dapat nilai sebenar. Okey, itu satu. Kedua, cara dia adalah daripada ejen hartanah kan, ataupun buat pembandingan dengan tanah-tanah yang sebelahan ke apa kan, yang orang pernah beli ataupun nak jual semua. Okey, itu estimate je, tak tepat. Tapi cepatlah boleh dapat kan. Tapi macam Ustaz Azmi sebut tadi, sebenarnya boleh saja waris bersetuju, saya panggil harga adik-beradik. Maksudnya walaupun mungkin nilai itu kalau ejen tanah akan nilaikan tinggi, 400,000 contohnya, boleh je adik-beradik ada yang tak mampu kan, tak mampu yang tapi boleh. Jadi takkanlah kata tak ada ni harga 400,000 kena gak bayar 400,000, betul tak? Boleh je. Tapi sebaik-baiknya apa salahnya, senang cakap lah, macam seolah jual kat adik itu yang lebih memerlukan dengan harga adik-beradik. Yang pentingnya setuju dan faham. Faham masing-masing, faham hak faraid masing-masing dan sama ada nak lepaskan hak ke ataupun dalam bentuk imbuhan, imbalan dipanggil tebusan. Kadang-kadang kita panggil tebusan. Okey, yang pentingnya semua setuju dengan nilai itu. Itu cara yang paling cepat. Kalau tidak nanti kalau tunggu JPN tu maksudnya apa? Banyak akan berlaku dah sambil tunggu 6 bulan tu mula-mula setuju nak lepas hak, lepas tu dia tengok harga tinggi dan benda tu lambat proses lang. Yang pentingnya sebenarnya saya kasih contoh lah through case. Satu kes ni mudah saja, saya dah sebut tadi. Satu biji rumah tu kalau ikut harga pasaran dalam 400,000. Okey. Lepas tu sebab apa yang hendak tu, yang memerlukan tu dia tak mampu, jadi adik-beradik setujulah. Kami pun perlu juga, tapi kami tak adalah perlukan sampai 400,000 tu kan. Jadi macam inilah bayar harga ni, harga adik-beradik. Tapi bila pergi ke bicara penilaian akan kasih harga lain. Tapi yang pentingnya adik-beradik dah setuju dengan tebus. Jangan pula bila dah pergi penilaian tu, ini sebenarnya mahal, rugilah kami. Tak ada. Bila harga adik-beradik maksudnya dia tak kisah apa harga sebenar berapa, tapi harga tu lebih pada nak membantu pada orang yang dia nak kasih tu. Mungkin dia tak reda nak lepas hak, tapi dengan tebusan sikit tu okey lah, macam tu lah, dia lebih reda. Okay. Ada juga satu kes ni, ini kompleks sikit lah sebab asalnya dinilaikan tanah ni dalam 400,000. Okay. Lepas tu semua dah setuju dah, waris setuju melepaskan hak. Okay. Tapi lepas tu ada pula seorang waris ni, dia pergi cek pula ejen tanah lain lah. Okay. Yang tanah kata, mana pula 400,000? Ini hari tu aku ada jual yang tanah sedekat dengan kawasan tu juga dapat 1 juta lebih. Oh ya ke? Dia pun asal dia bersetuju kan. Lepas tu terus, padahal dah sign dah borang DDA lepas persetujuan pembahagian kan. Terus panggil balik, ini tak betul ni. Dia kata kami harga sebenarnya tinggi ni. Okay. So isu macam ni. Isu dia asal dia bersetuju. Okay. Adakah dia setuju sebab nilai itu rendah ataupun sebenarnya bersetuju dengan reda untuk melepaskan hak, untuk membantu. Itu kena faham. Jadi kita
beritahu nilai asal tu bukan pasal nak berjual beli tebus menebus. Kita ceritakan sebab semua orang kan tahu hak masing-masing, semua orang tahu berapa nilai tu. Okey, tetapi bila you nak lepaskan hak, sebenarnya tak berapalah penting harga tu murah ke mahal ke, betul tak? Kalau soalan macam kalau mahal saya tak reda, kalau murah saya reda, itu kurang ikhlas lah namanya, betul tak? Kita dah nak lepaskan hak, lepas hak tu, betul tak? Tapi lepas saya terangkan dan alhamdulillah semua ialah sebenarnya kami terkejut sebenarnya kan, rasa macam tertipu dia kata kan, tapi betul lah memang kami nak lepas hak, tinggal kami rasa macam tertipu. Hari tu cakap benda ni orang kata mahal pula, itu saja. Jadi perasaan emosional tu yang kita kena handle tu. Bukanlah dia tak nak lepas hak, tinggal rasa macam tertipu. Tapi yang lebih menggelikan hati juga adalah bila dia submit dekat pejabat usaha kecil, lepas tu bila dapat tarikh bicara dia akan datang ke penilaian. Tanah tu dinilaikan hanya 200,000 je. Macam mana tu? Kan kadang-kadang malu sendiri jadinya kan. Jadi yang pentingnya macam saya cakap, apa saja nilai yang diberitahu. Of course lah, masa kita cakap nilai itu kita tak tahu precise berapa nilai kan. Hanya estimate je. Yang sebenarnya jabatan penilaian tu lambat lagi kan. So kalau nak tunggu jabatan lain sukatilah boleh tunggu, tapi masa tu semua dah reda untuk lepaskan hak. Tapi bila ada orang check, ada pula bercerita mahal. Dia ada banyak sebab mahal. Mungkin position yang mahal tu lebih baik. Mungkin tanah tu dah ada bangunan yang besar dah buat kan. Dan mungkin buyer tu kata willing buyer lah, sanggup bayar harga yang mahal sebab nak sangat. Itu je. Tak semestinya semua. Bila harga jualan tak semesti harga tanah sebenar tu. Betul tak? Itu je lah pengalaman kami. Okey. Okey, baik. Terima kasih Tuan Maha. Itu orang kata pengalaman macam mana berlakunya proses menebus lah kita kata, ataupun imbalan dalam konsep tafarus ini. Maksudnya macam Ustaz Hilmi kata tadi, kita dari segi bila kita buat pembincangan untuk mufakat waris tu, kita kena letakkan satu nilai yang kita katakan itulah nilai dia. Lepas tu kemudian baru kita buat masa pembincangan kemudiannya bila semua dah faham berapa hak-hak masing-masing, baru kita buat pembincangan yang kita meletakkan satu nilai yang baru. Kalau mungkin tak mampu nak bayar harga yang sebetulnya, kita letakkan nilai yang baru yang insyaAllah dapat dipersetujui oleh semua dan semua dapat terima dan dapat reda lah untuk orang kata dengan pembayaran tu, boleh dan mampu untuk bayar. Tak adalah bila kita kata kita dah guna takarruj, kita dah buat konsep tebus-menebus, tapi lain kali sebenarnya benda tu menzalimi ataupun menyusahkan juga orang yang nak menebus tu. Itu tak betul jugalah. So kita tak boleh semua pihak kita nak win-win, semua senang hati, semua gembira. Hubungan keluarga tu makin terjalin erat, bukannya putus silaturahim lah. Itu yang kita nak cuba capai bila kita nak buat konsep muafakat waris ataupun takarruj ni. Sebagai saya kata, nama pun muafakat. So nak apa yang hasilnya adalah kita nak yang terbaik untuk semua dapat. Okey baik, setakat tu saja soalan saya pada hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah semoga apa proses yang kita dapat daripada ahli panel kita pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi pencerahan, dapat mengungkap soalan berkenaan dengan apa itu konsep takarruj, apa sebenarnya takarruj dan macam mana takarruj itu dilaksanakan dan apa hukumnya di sisi Islam, dan dalam dari segi pengurusan pusaka itu macam mana dia berlaku lah. So seminit kepada Tuan Hilmi dengan kepada Ustaz Hilmi dan Tuan Maha, seminit sedikit orang kata nasihat akhir lah bila kita kata berkenaan dengan konsep takarruj ataupun muafakat waris ni. Silakan Ustaz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz saya ini, Tuan Bahar, Tuan Kamarul, My Pusaka kerana telah menjemput saya sebagai salah seorang pada ahli panel. Jadi sebagai akhir, ini yang akhir kan,
Supaya insyaAllah yang akan datang ada lagi. Untuk yang akhir ni, saya nak bacakan dalam surah Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Selepas Allah dah terangkan tentang pembahagian harta pusaka kepada ahli waris yang berhak, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Dalam ayat ke-13 Allah berfirman, ini adalah hukum Allah Ta'ala, batas-batas Allah Ta'ala, itu yang ceritakan hukum-hukum yang sebelum ni termasuk hukum faraid. Barang siapa yang patuh pada hukum Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, maka balasannya Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Dan mengalir di bawah ni tu sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia dalam neraka, kekal dia dalam syurga, wazalikal fawzul, dan itulah kemenangan yang besar, yang hebat. Apabila kita mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala dan tidak mengingkarinya. Dan ayat yang ke-14 Allah memberi amaran, barang siapa yang buat maksiat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia membuat satu hukum yang lain, dia kata faraid ni tidak adil, akal aku lebih adil, cara aku lebih adil lagi, lebih hebat lagi, balasan dia yudkhilhu naran, masuk ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Kalau dia menafikan hukum faraid dari segi akidah, memang dia telah keluar daripada Islam. Sebab tu dia dimasukkan, dia dikekal dalam neraka. Walahu azabun mubin, dan diberikan azab sisaan yang sangat pedih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Tuan Wahab pula, sedikit nasihat lah Tuan Wahab untuk akhir kita pada hari ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Husaini. Terima kasih Ustaz Hilmi join forum ni. Sangat-sangat bermanfaat. Bukan kata untuk pendengar. Untuk saya sendiri pun saya rasa bermanfaat. Saya pun ni belajar juga. Kan? Kita sentiasa belajar. Okey, dari saya kecuali kita dah faham faraid tadi, hukum Allah wajib ikut, tetapi kadang-kadang kita kena ingat balik dari pasal mengapa hukum itu dibuat adalah untuk supaya berlaku adil, supaya berkasih sayang, manfaat harta dan tidak memudaratkan waris, kan? Kita pegang prinsip tu. Jadi satu. Kedua, bila kita nak buat pembahagian pusaka ni, kalau kadang-kadang orang senang fikir alah faraid dah ada, jadi ikut je lah. Tapi hakikatnya seperti yang kita dah bincangkan hari ni dan hari sebelum tu adalah tak semudah cakap, kan? Ada harta yang tak boleh dibagi turut faraid, kan? Dan juga mungkin akan memudaratkan waris, kan? Jadi benda tu perlukan perbincangan. Mengenai perbincangan ni, itu selalunya kadang-kadang waris dia cuba berbincang sama sendiri. Bagus. Tapi banyak kes benda tu tak berjaya. Tak berjaya mengapa? Sebab masing-masing tak faham hukum tu sendiri, dan ada emosional, dan kadang-kadang ada campur tangan pihak ketiga, kan? Jadi susah. Dan bila bincang masing-masing ada interest sendiri. Jadi dia macam susah, ada bersangka buruk tentang orang yang dia tengah bincang. Jadi saya nasihatkanlah kalau bila buat urus pusaka ni adalah sebelum apa-apa uruskan, panggil pakar, panggil kaunselor, seperti kami lah, untuk dapatkan muafakat. Sebab apa? Sama ada ikut faraid ataupun taharus. Sebab apa? Kalau katalah seorang tu boleh, kadang-kadang bila pusaka kecil ni kita boleh urus sendiri, kan? Tapi bila kita urus sendiri, kalau tak boleh dapat muafakat tentang pembahagian, tentang siapa nak jadi pentadbir, tak boleh selesai. Kita banyak kes kita tengok yang bertahun-tahun cuba buat sendiri, tak boleh selesai. Sebab apa? Dia pun tak ada idea lah macam mana ni. Ini hukum faraid. Tapi takkan nak ikut hukum faraid. Senang cakap lah, bahasa kasar dia, takkan nak ikut hukum faraid. Kalau ikut hukum faraid, maknanya apa?
Saya kena bayar kat dia orang semua ni ke macam mana? Ataupun macam mana? Saya kena keluar rumah ni ke apa? Kan? Ataupun saya boleh ke duduk rumah dengan orang ni ke? Saya boleh ke? Faham tak? Banyak persoalan yang tak jelas sebab tak berapa faham, satu. Kedua, benda tu melibatkan emosional dan melibatkan ada masing-masing ada interest masing-masing dalam tu. Jadi eloknya dapat orang pihak ketiga. Ya, terbaiknya adalah kaunselor yang ada pengalaman, ada skill, ada pengetahuan tentang hukum dan juga tentang proses undang supaya dapatkan muafakat dan semua selesai dengan baik. Jadi boleh nak uruskan cantik je. Tak payah nak bergaduh dalam court lah sebenarnya, tak payah bergaduh masa bicara nanti. Okey? Itu saja nasihat saya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sebenarnya ada satu soalan yang baru masuk kepada saya. Sebenarnya agak menarik soalan ni. Saya walaupun masa kita dah panjang, saya rasa macam saya nak minta saya nak tanya pandangan daripada Ustaz Hamis ni. Boleh ke kita jawab satu soalan? Sebab saya rasa menarik kat soalan ni, mungkin beri manfaat kepada orang ramai lah. Boleh ke Ustaz? Satu soalan sikit. Boleh, insyaAllah. Okey, ada satu soalan daripada Habibi Mustafa. Katanya, maaf saya ada satu soalan. Suami isteri yang hanya mempunyai anak angkat, adakah boleh diguna pakai konsep takarus ini kepada anak angkat? Maksudnya suami isteri menghibahkan semua harta warisan kepada anak angkat. Adakah dibolehkan? Faham soalan tu Ustaz? Sekejap, siapa yang meninggal ni? Dia macam suami isteri ni, dia ada anak angkat. Lepas tu dia macam dia nak hibahkan semua harta kepada anak angkat ni. So perbincangan melalui takarus ni macam mana boleh berlaku ke kepada anak angkat ni? Dan sebab dia dah hibahkan harta tu. Faham soalan tu. Kemungkinan mungkin maksud dia macam ni, kalau salah seorang ataupun suami isteri tu meninggal dunia, kemungkinan ahli waris yang lain tu takharus untuk diberikan kepada anak angkat. Dan dia buat hibah. Sebenarnya hibah ni sebenarnya dia dah bagi dah pada anak angkat tu. Jadi dia tak jadi isu takharus. Yang takharus ni apabila harta pusaka mereka tu yang akan diberikan kepada ahli waris mereka, yang mana anak angkat tu tak akan dapat sebab dia anak angkat, dia akan dapat harta pusaka. Maka ahli waris ni takharus, maknanya melepaskan hak mereka berikan kepada angkat. Dan dia tertakluk pada hukum ni, syarat-syarat tadi yang empat tadi. Balik, tahu urus harta, faham bahagian faraid dan juga dengan sukarela. Dia empat syarat tu. Dari segi hibah, itu dah milik, apabila mereka meninggal dunia dah total milik anak angkat tu. Sebab dia tak jadi harta pusaka sebab dia dah hibahkan kepada anak angkat. Jadi kita jangan kelirulah dia punya istilah tu. Ingat apa ni takharus, maknanya selepas kematian, untuk ahli waris saja yang boleh takharus. Dan hibah itu ketika mereka hidup tu mereka menghibahkan kepada siapa mereka suka. Kalau dalam kes ni kepada anak angkat. Jadi harta yang telah dihibahkan dia tidak akan jadi faraid, tidak akan jadi harta pusaka, dan juga dia tidak akan termasuk untuk takharus, tak termasuk sebab dia bukan harta pusaka. Wallahu a'lam. Maksudnya harta yang dah dihibahkan dah tak perlu nak dibincangkan pun perkenaan ni, tak perlu difikirkan pun berkenaan dengan takarus ni. Dan kalau ada kes-kes yang mana ada, macam contoh ada harta yang dihibahkan tapi si mati ni ada di harta lain tak dihibahkan. So maksudnya anak angkat ni dia tak ada hak kat atas harta pusaka tu sebab dia anak angkat. Dan betul takarus tu hanya berlaku dalam ahli waris yang ditinggalkan, bukan anak angkat ni. Anak angkat tak boleh sebagai tapi ahli waris ni boleh kita buat muafakat untuk lepaskan hak dan bagi harta tu kepada anak angkat. Betul Ustaz? Boleh. Betul. Itu yang terbaik lah. So maksudnya kalau faham tu, insya-Allah boleh diguna pakai konsep tu. Maksudnya kalau ada harta warisan yang tak dihibahkan, boleh juga ditakaruskan atau dibuat muafakat untuk bagi kepada anak angkat tu. Cumanya anak angkat tak termasuklah dalam perbincangan tu. Okey, baik. Saya rasa itu menjawablah soalan yang sebab saya tengok menarik soalan tu sebenarnya, untuk mungkin orang lain pun nak ada soalan yang sama, so kita ambil masa sikit untuk jawablah soalan tu. Okey, baik. Alhamdulillah selesai forum kita pada hari ini, dan bukan setakat itu saja, alhamdulillah kita dah ada 4 edisi forum Jumaat Faham Faraid ni. Kita dah bincang banyak berkenaan dengan faraid. Alhamdulillah ada sedikit kefahaman tentang basic apa itu faraid, dan
kita dah mula faham yang sebenarnya orang kata faraid itu sendiri dia bukannya satu bidang yang sempit, bukan hanya satu bidang pada pengiraan, tapi banyak kefahaman yang ada dalam faraid, bidang yang sangat luas. Bagaimana dia kata sebahagian daripada ilmu. Sebab dia sangat luas ilmu faraid ni, dia mencakupi banyak betul aspek. Dan dia bukan hanya orang kata sempit kepada pengiraan yang 1/2, 1/3, 1/4 itu sahaja. Banyak lagi, luas lagi. So, alhamdulillah hari ini kita dah banyak sudah apa, dan hari ini juga adalah edisi terakhir kita untuk forum Jumaat faham faraid ini. Dan insyaAllah selepas ni kita akan teruskan lagi forum Jumaat kita, mungkin kita akan bawakan topik lain, atau mungkin kita akan menjemput kembali Ustaz Hilmi untuk bersama kita. Mungkin kita ada lagi bincang baru berkenaan dengan faraid, mungkin ada topik-topik yang tinggal kita nak bincangkan semula. Mungkin kita akan jemput semula Ustaz Hilmi untuk bersama dengan kita, insyaAllah. So oleh itu untuk saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita, terutama kepada Ustaz Hilmi sebagai ahli panel jemputan yang bersama dengan kita sepanjang edisi forum Jumaat ni, faham faraid, sebagai panel jemputan, sudi berkongsi, sudi meluangkan masa berkongsi tentang ilmu yang ada untuk sama-sama kita semua untuk dapat manfaat daripada hasil persen. Terima kasih juga kepada Tuan Marudin yang sudi bersama kita hari ini, berkongsi pengalaman, memberikan pandangan tentang apa itu tajuk yang kita sampaikan pada hari ini. Okey, akhir sekali sebelum saya tamatkan sesi ini, sekali lagi saya nak maklumkan kita punya forum Jumaat adalah berpandu kepada buku hasil karangan daripada Ustaz Hilmi sendiri, faham faraid. Macam mana nak dapatkan buku ni, buku yang sangat bagus. Macam mana nak dapatkan, boleh tengok di ruangan komen kita. Hilmi ada tinggalkan satu link website, boleh pergi kepada link website tu untuk dapatkan buku daripada hasil karangan daripada Ustaz Hilmi ni sendiri lah. Okay. Dan itu kepada yang menonton, teruskan share sesi live ni. Kita akan tinggalkan je ada save di dalam FB Melaka.info ni. So orang lain boleh sama-sama berkongsi kepada orang ramai, boleh sama-sama dapat manfaat daripada hasil kongsian kita kepada hari ini. Semoga lebih ramai yang faham mengenai faraid dan lebih ramai yang tidak orang kata pun yang tidak salah faham terhadap faraid. Okey, setakat tu saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Semoga hari anda diteruskan dengan baik, diberkati dan dirahmati dan diberikan kesihatan oleh Allah Taala, dan sebenarnya dengan orang kata kita dalam pandemik ni COVID-19, semua harap semua stay safe, biasa berhati-hati, pakai mask, jangan lupa. Okey. Baik, sekian itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.